Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bertemu lagi pada petang Ramadan pada kali ini untuk kita berkongsi pandangan dan mendapat sedikit ilmu berkaitan tentang perkara-perkara yang membantu kita dalam urusan ibadah dan urusan kehidupan seharian, khususnya dalam bulan Ramadan. Pada petang ini kita nak bercakap sikit ataupun kita nak berkongsi ilmu berkaitan dengan sabar dalam melaksanakan ibadah. Perkataan sabar ini biasa, khususnya dalam bulan Ramadan, bulan kesabaran. Dan kita digalakkan dan disuruh oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW untuk mempunyai sifat kesabar. Apa yang Rasulullah katakan yang dalam sabda baginda yang berbunyi, Sum syahrul sabri Ramadan. Berpuasalah kamu pada bulan kesabaran. Apa bulan kesabaran? Bulan Ramadan. Di dalam melaksanakan bulan Ramadan, tuntutan yang pertama ialah sabar. Sabar dalam serba-serbi. Sabar dalam melayari kehidupan puasa, sabar dalam melaksanakan ibadah malam, sabar menunggu waktu berbuka, sabar menunggu waktu bersahur, sabar dalam pekerjaan, sabar dalam kehidupan, sabar dalam mendidik anak dan melayani anak isteri. Jadi bila cerita sabar, dia besar, dia luas. Khususnya dalam Ramadan dituntut kita meningkatkan tahap kesabaran kita. Ialah dalam bulan Ramadan banyak ujian yang Allah bagi pada kita. Kadang-kadang ujian perasaan, ujian emosi, ujian tekanan dan stres sebagainya. Jadi kita kena melaksanakan, memperkuatkan ketahanan diri melalui kesabaran. Para ulama membahagikan sabar dalam 3 perkara. 3 kategori. Kategori pertama ialah sabar dalam melakukan ibadah. Jadi ibadah ni satu pekerjaan, satu tuntutan. Ada ibadah solat, ada ibadah puasa, ada ibadah zakat, ada ibadah haji. Ni ibadah. Solat khususnya dalam sebab solat. Bila sebut solat, solat 5 waktu. Kita pergi pada solat 5 waktu. Solat bermula dengan solat subuh, diikuti dengan solat zuhur, diikuti dengan solat asar, maghrib, isyak dan subuh. Bilangan sedikit berbeza. Subuhnya dalam waktu yang cergas, bangun daripada tidur dalam keadaan kita banyak tenaga, Allah kata buat 2 je. Kalau ikut hukum akal agak sedikit pelik, dalam keadaan tenaga yang begitu banyak perlu membuat benda yang lebih besar dan lebih banyak. Patutnya zuhur itu waktu subuh, bukan waktu subuh itu waktu subuh. Patutnya subuh ini 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Tapi itu urusan Allah Ta'ala. Allah buat satu, Allah kata innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah buat satu benda tu dengan pertimbangan yang amat bijaksana. Keadaan menentukan dan keadaan memberikan kita jawapan. Masa memberikan kita juga jawapan. Subuh ni adalah satu waktu yang cukup kritikal. Walaupun dalam keadaan 2 waktu, berapa ramai orang yang tak solat subuh. Berapa ramai orang yang solat lewat subuh. Dan begitu juga berapa ramai orang yang tak nak solat subuh. Sebab berbalik pada kesabaran. Kesabaran untuk bangun daripada tidur. Kadang-kadang tidur lewat ialah kemungkinan menonton bola. Tak salah menonton bola. Itu adalah satu riadah dan sebagainya. Kosonokkan kita. Kemudian malam dengan bertarawih. Balik tengok TV dan sebagainya, kemudian buat urusan-urusan yang rutin kita buat, makan dan sebagainya terusnya, sehinggalah kita tidur. Kadang-kadang tidur lewat, kadang-kadang tidur cepat. Ada yang tidur cepat, tidurnya panjang pun susah juga nak bangun. Ada yang tidur lewat, sedikit lagi alasannya cukup kuat untuk lewat nak bangun. Jadi subuh ini selalu menjadi mangsa di atas kelewatan manusia. Subuh menjadi mangsa di atas alasan-alasan manusia. Jadi itu sebab kita kena sabar untuk melaksanakan ibadah, memang kena sabar. Kena berkorban dalam melaksanakan ibadah. Sebab tu Allah Maha bijaksana, Allah meletakkan rakaat subuh hanya 2 rakaat. Itu pun susah nak buat. Baik.
dalam tempoh yang agak sikit lama baru bertemu zuhur 4 rakaat. Itu pun dalam keadaan zuhur, kenapa pula 4 rakaat? Waktu yang tengah hari kelaparan dan sebagainya, dalam keadaan kesibukan bekerja, waktu yang begitu panas, cuaca panas, kemudian dan orang rushing nak kita makan sebagainya. Allah bagi waktu yang begitu banyak. Ada tujuan. Ahli sains atau sains perubatan telah memberikan banyak jawapan, tapi kita kadang-kadang tak berapa perasan dan sebagainya. Jumlah yang begitu banyak ada melibatkan ion negatif dan ion positif, melibatkan kesihatan diri. Sebab tu manusia ni yang melalui cuaca yang panas, sibuk bekerja, Allah kumpulkan tenaga dalam bentuk jumlah rakaat yang banyak, itu 8 rakaat. Begitu juga nak asar juga 4 rakaat. Jumlah yang banyak sama macam zuhur 4 rakaat. Kenapa? Kerana penat bekerja dan kadang keletihan. Waktu petangnya Allah kata tambah lagi tenaga. Bila waktu maghrib jumlah semakin berkurangan kepada 3, daripada 4 turun kepada 3. Sebab pada ketika itu dalam keadaan kita kepenatan tapi ada sedikit tenaga, yang maknanya kita dapat keringanan kurang 1 rakaat, tapi tambahan lagi 2 rakaat, tambahan 2 rakaat jadi 3, maka kita mampu buat benda tu semua. Masuk isyak lagi, selepas makan 4 rakaat. Dalam keadaan kita kenyang, tenaga dah makin masuk dah, kita kena buat 4 rakaat. Apa tujuannya? Allah di sudut pahaman manusia, dalam keadaan kita dalam makan, kita solat isyak 4 rakaat, dalam proses 4 rakaat tu berlaku pergerakan berqiyam, rokok, sujud, tahiyat dan sebagainya, naik ulang berlaku pengulangan, bagaikan satu senaman. Untuk apa? Untuk mencernakan proses penghadaman, untuk menghadamkan makanan yang kita makan supaya dia lancar, untuk proses pemakanan, untuk dihadamkan. Jadi apa saja yang kita lakukan atas arahan Allah Ta'ala, dia bersebab. Manusia ini suka diterangkan sebab-sebab tersebut. Bagi orang yang beriman, dia tak fikir pasal sebab. Dia buat saja apa yang Allah perintahkan. Sebab dia yakin apa yang Allah buat tu tidak sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu menyangka semua yang aku suruh itu semuanya sia-sia? Tidak ada balik hikmat atau tidak balik manfaat pada diri kamu? Bahkan balik manfaatnya pada diri kamu sendiri. Allah ni maha kaya. Allah suruh buat satu, Allah kembalikan manfaat pada diri kita. Cuma kita tidak rasa bersyukur, kurang bersyukur, ataupun gagal memahami makna syukur. Kita rasa siap arahan Allah Ta'ala satu bebanan, satu tanggungjawab yang kadang-kadang kita membosankan lah, memenatkan lah. Kenapa tak ada begini. Kita mencari alasan kesenangan. Sedangkan Allah buat satu benda itu berdasarkan kemampuan normal bagi manusia hamba Allah. Allah tahu. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu apa yang sesuai untuk kita dan apa yang tak sesuai untuk kita. Maka kita sebagai hamba Allah pada ketiga ini dan seterusnya, kita tak tahu apa akan berlaku di esok-esok seterusnya, dan kita tak tahu apa yang Allah, hikmah yang Allah nak beri. Maka tugas kita ialah melaksanakan terus. Sabar dalam beribadah. Begitu juga solat tarawih. Solat tarawih dalam keadaan kita kepenatan di siang hari, maghrib kita berbuka, kemudian solat maghrib diikuti dengan solat isyak diikuti solat tarawih 2. Ada yang buat 8, ada yang buat campur tarawih 13, tambah lagi ada yang buat 20 campur witir 23. Jadi tujuan untuk apa Allah membanyakkan di sudut medikalnya, iaitu tujuannya untuk memulihkan tenaga kita yang hilang ketika mana kita berpuasa, memulihkan emosi yang telah rosak ketika mana kita berpuasa. Sedangkan kita puasa, kita nak disuruh oleh sabar. Perasaan sabar kita boleh tahan sabar, tapi lama kelamaan disimpan penderaan emosi, akhirnya kita perlu rawatan. Maka solat tarawih ialah merawat apa yang berlaku pada waktu siang tadi. Sebab tu ada solat tarawih dan puasa di berganding rapat. Di luar bulan Ramadan tak ada buat solat tarawih, hanya bulan Ramadan saja solat tarawih. Selain daripada pahala puasa, pahala solat tarawih, sudut medikal, sudut perubatannya, dia berkait rapat dan memberi manfaat juga kepada kita. Jadi kalau kita memahami apa saja Allah beri, ini satu hikmah, satu keperluan dan satu kebajikan untuk kita, maka kita kena banyak bersyukur. Jadi itu dalam keadaan kesabaran ketika melaksanakan ibadah. Sabar yang kedua ialah sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Ialah nak buat benda maksiat ni macam-macam kan. Sabar.
Sabar. Benda maksiat nampakkan keseronokan ni tinggi. Tengok benda-benda maksiat seronok. Seronok orang dia main judi, cepat kayanya. Tengok nak minat kekayaan tu, main cara mudah main judi dan sebagainya, forex dan sebagainya. Benda tu maksiat. Menipu orang maksiat dan sebagainya. Berzina maksiat, mengumpat maksiat, mengata orang maksiat dan sebagainya. Jadi kita menahan diri pada maksiat ni satu kesabaran. Sebab maksud sabar adalah menyekat kemahuan nafsu. Nafsu nak bergerak ke hadapan, kita tarik balik ke belakang. Maksiat ni hanya boleh dikawal dengan kesabaran. Dengan kesabaran boleh mengawal maksiat. Sebab maksiat ni terdedah. Di bulan Ramadan macam tu jugalah. Ramai kita dengar orang yang, beberapa orang sahabat-sahabat kita atau kenalan kita yang sukar untuk mengawal nafsu sehingga ada istilah plastik hitam. Maka di tempat yang tersembunyi, sedangkan bila dia makan sama je. Sebenarnya tidak menyumbang apa-apa pun. Kalau dia tak makan pun dia boleh tahan sampai petang. Tapi dia nak makan juga mungkin atas desakan kawan-kawan atau rasa ego ataupun rasa cabar diri. Keseronokan tu datang. Makan sunyi-sunyi, tempat yang kotor sanggup mengelakkan daripada pandangan mata manusia. Menyorok daripada pandangan mata manusia, okey, tapi boleh tak kita menyorok daripada pandangan mata Allah Subhanahu Taala? Allah alim, Maha mengetahui. Kita berada di sebelah mana pun, selagi mana kita berada di lingkungan alam Allah Taala, Allah nampak. Kalau tak nak nampak Allah tak nampak, cari tempat lain yang Allah tak nampak. Boleh ke kita cari tempat yang Allah tak nampak? Kalau boleh, silakan. Sebab tak boleh lah tu. Bila tak boleh, kita kena pasrah bahawa segala tindakan kita diperhatikan oleh Allah SWT. Oleh kerana itu, sabar dalam melaksanakan maksiat. Jadi kesabaran ini menjadikan kita, martabat kita semakin naik di sisi Allah Ta'ala, semakin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ini tahap kesabaran. Ada orang yang duduk di kalangan orang-orang yang minum arak, tapi dia sabar. Dia seorang saja tak minum arak, serumah dia semua minum arak. Walaupun hari-hari dipelawa dan disogok, minumlah sikit titik, tak rasa sikit je. Lepas rasa minum sikit, minta maaf dengan Allah Ta'ala, taubat. Kami ni tak payah lagi lah, tunggu dah tua nanti kami taubat lah. Yang kau rasa nak rasa sikit, kau bagi rasa, barulah kita ada regu dalam rumah ni. Orang ni digoda selalu. Tahu dah, air tu air masam, air tu memamukkan, minum tak ada mengenyangkan dan sebagainya. Hanya mata asal minum arak sebagainya. Mungkin kita kalau terperhati Allah yang dicerita oleh orang tertentu, alasan-alasan kata nak hilangkan stres, nak hilangkan masalah, minum arak. Bila hilang masalah, lupa, hilang masalah. Itu bukan hilang masalah, itu lupa sekejap. Hilang masalah, masalah tu hilang terus. Dengan cara macam mencari penyelesaian menghilangkan masalah tersebut. Kita gatal, kita garu. Jadi hilanglah gatal tersebut, maka hilanglah masalah tu. Tapi kalau kita gatal, gigit nyamuk sebagainya, kita buat lupa, buat tidur, gatal tu tak ada. Dalam tidur kita tak perasan tangan kita bergerak, menggaru dan sebagainya. Jadi sabar dalam melaksanakan maksiat ini penting. Ada ulama kata ni sabar juga dikira sebagai sabar. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian takdir yang menyakitkan. Ada ketiganya kita ditimpa ujian dengan ujian yang berbeza-beza. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kamu untuk apa? Untuk melihat tahap mana kebaikan ibadah kamu, amalan kamu. Tahap mana kebaikan. Nak uji. Tahap kepandaian student diuji juga melalui peperiksaan. Tahap pemahaman calon-calon untuk mendapat kebajikan diuji melalui temu juga. Tahap untuk melihat bahawa lelaki itu boleh sanggup untuk melaksanakan perkahwinan diuji dalam keadaan perbincangan ketika nak melakukan nikah. Mak bapak temu juga dulu. Boleh tak boleh dengan anak aku ni? Datang budak muda, pakcik, saya ni kenalan pada anak pakcik. Okey. Sembang semua cerita. Solat, cerita puasa, mak bapak kerja apa, bapak jenis macam mana, subuh tadi buat ke tidak. So bila kita puas hati,
kita nak serahkan anak-anak kita kepada lelaki yang asing, yang kita tak kenal, bukanlah kita kenal tetapi asing, kita kena cari calon yang betul-betul sesuai supaya amanah ni diserahkan kepada orang yang betul. Macam orang yang nak pergi umrah lah, atau nak pergi luar negara, nak tinggalkan rumah atau kereta, bagi kunci kereta pada orang yang betul. Ni aku pergi umrah selama 14 hari ni, tak tolonglah jaga-jagakan kereta ni. Kau saja yang aku boleh harap, orang lain tak boleh harap. Ambil ni kunci kereta. Kau nak jalan dekat-dekat ni okeylah, bawa-bawa anak, tapi hati-hatilah sikit. Kita aku ni macam ni lah. Tapi yang penting kau pagi-pagi kau panaskan enjin dan sebagainya. Kalau nak jalan-jalan pergi kedai pusing tak ada masalah. Orang yang diberikan amanah, sebab apa? Kita percaya kat dia. Kenapa? Kenapa percaya? Sebab kita dah nampak perbuatan dia, tindakan, akhlak sebelum kita serahkan kunci tersebut. Mungkin 5 tahun sebelum tu kita kenal dia. Sebab tu kepercayaan tu datang. Sebab bagi harta, tolong jaga, dia jaga harta semua. Tapi bagi orang yang tak jaga amanah, ni kunci kereta, aku nak pergi umrah 14 hari. Jadi kau tolong jaga elok. Boleh, tak ada masalah. Pergi, kau jangan risau. Balik kau settle semua. Orang tu pergi umrah, bawa kereta dia, lancung satu Malaysia. Satu Malaysia melancung kereta orang tu. Kereta dia tu ubah. Memang isi minyak, aku tak isi minyak, tak bergerak mana kereta tu. Tapi melancong naik kereta orang. Orang yang kadang-kadang kita tak berasa okey, kadang-kadang dia ambil gambar meter tu. Ambil gambar meter tu, tengok, dah banyak dah. Masa aku serahkan kau hanya dalam belah kilometer, tapi kau serah aku balik nak kat 100 kilometer ni, kau gimana ni? Takkan panaskan enjin macam ni teruknya. Oh, cerita sikit, takkan 100 kilometer, takkan pusing-pusing bandar Kuala Lumpur. Adalah sikit pergi sampai utara. Oh, utara. Lepas tu pusing ke Terengganu, di Kelantan dulu, pergi Terengganu, turun ke Pahang, turun ke Johor baru, naik balik tu. Wow, tu satu Malaysia. Kenapa kau tak buat tu ke Sabah Sarawak? Kan lagi jauh. Memang bahasa sindir, tapi kita faham bahawa dianakan untuk jaga. Jadi kadang-kadang kita dapat kesabaran dalam menghadapi ujian takdir yang menyakitkan. Ni takdir, ni ujian. Siap di ujian ni mesti ada tak menguji tahap kesabaran. Ada yang kita lancang lain jadi lain kesabaran. Kadang-kadang orang terlupa letak kunci kereta pun gitu juga. Letak kunci tempat lain, cari tempat lain, tak jumpa, marah. Mencari-cari tak jumpa. Sedangkan kita letak tempat lain, kita cari tempat lain. Kesabaran dalam keadaan Allah uji begitu. Dalam solat pun kesabaran kan. Tengah sabar, tengah solat, dalam semayang dan solat berjamaah tarawih khususnya, ialah ada yang pakai cermin mata, ada yang buat kunci kereta, ada yang tak letak dalam poket, letak kat depan atas sejadah atau atas kapet. Letak situ. Macam-macam pakai letak. Cermin mata pun letak lah. Mana tahu ada anak-anak cucu jiran beronda kat situ, dia pergi collect semua sekali, ambil ambil kunci, ambil cermata, dia collect. Orang dalam semayang takkan nak kata hush jangan hush, tak boleh, diam saja, harap jangan dia ambil kunci kereta aku ni, ambil juga. Nanti tolonglah, sabar ni, setengah sabar ni. Kalau takkan aku memperakah ni, sabar tengok dia punya kritik macam dia buat ujung. Kereta orang pun, kunci kereta orang, cermata orang begitu, dikumpul satu tempat kat belakang. Macam mana nak cek kunci kereta kita, cermin mata kita nak cek macam mana ni? Sebab tahap pemandangan tak sama. Buta balik rumah tak ada cermata. Jangan sabar. Anak siapa ni? Cucu siapa ni yang kerja ni? Orang tengah sibuk solat, kau pergi collect semua barang-barang ni. Budak-budak, dia seronok. Tak kesabaran. Boleh selesaikan masalah? Boleh. Tapi ambil sedikit masa. So, masa itu ialah masa kesabaran. Jadi, tuan-tuan perempuan yang kasih Allah Ta'ala, ujian Allah untuk menguji kesabaran kita berbeza. Sebab itu dalam melihat tahap kesabaran ini, Allah menyatakan tentang banyak perkara. Antara firman Allah Ta'ala surah Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Apa maksudnya?
Dialah Tuhan yang mentadbir langit-langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Maka abadikan diri kamu kepadanya dan bersabarlah untuk beribadah kepadanya. Adakah kamu ketahui siapakah yang setanding dengannya? Jadi dalam ayat ini menerangkan bahawa memang tuntutan Allah untuk kita sabar. Allah tahu dah. Allah bagi kita pahala, bagi kita ibadah untuk buat. Allah nak kita sabar. Allah suruh kita sabar. Allah dah banyak kurang daripada 50 jadi 5. Allah dah banyak, dia bagi musafir dapat lagi jamak kasar, kurang lagi. Tapi kesabaran kita macam mana? Allah Maha Penyabar, sabur Maha Penyabar. Manusia macam mana? Memang tak dapat menyamai kesabaran Allah Ta'ala, tapi sekurang-kurangnya dia ada tahap kesabaran yang kuat. Dia panggil ulul azmi, macam rasul-rasul yang terkenal nama ulul azmi, yang tahap begitu tinggi. Jadi kesimpulan tuan-tuan, para mentua dikasihi Allah Ta'ala, segi pun termasuk ibadah, kita kena banyak bersabar. Bab solat, bab sujud, bab rokok, sabar. Jangan rokok papap tu naik balik. Sabar itu penting, dipanggil tamakninah tu penting. Subhanallahul azim wa bihamdi, subhanallahul azim wa bihamdi, subhanallahul azim wa bihamdi. Duduk tenang. Sebab kita tengah bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdi. Barulah kita rokok, sujud bersama, steady dan sebagainya. Kalau kita buat satu benda yang tergopoh-gopoh, kita pun tak suka, orang lain pun tengok Ustaz tak seronok. Buat dan ala kadar. Kita tengok orang pun seronok ke orang buat ala kadar? Tak seronok. Tapi masa kita buat dalam ibadah pada Allah Ta'ala, kita ingat Allah seronok ke dengan kita? Allah pun tak seronok. Nak masak nasi pun buat ala kadar. Contohnya sentuh kalau boleh lah, basuh sekali, okey lah, boleh lah. Nak beras tu keluar lagi binatang datang, boleh. Yang penting halal. Tak senonoh buat kerja mana situ. Orang buat hati dengan kerja kita. Orang pun tak buat hati. Mungkin orang tak makan nasi kita. Sebab kita buat tidak ada kesabaran. Masak nasi, masak lauk dan sebagainya. Nak hidang kau begitu juga. Hidang ke orang, pinggan mencampak. Orang macam macam bagi makan ayam ni. Sabar ke tak sabar? Orang pun datang sama kita pun orang suka tengok sabar kita, meraihkan kehadiran yang sabar. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ni memberi manfaat yang cukup besar dalam kehidupan kita. Bahawa kesabaran itu penting, khususnya kesabaran dalam beribadah. Jadilah kita orang yang sabar dalam beribadah. Jadilah kita ni orang yang sabar dalam kehidupan. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat iktibar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.